Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 3 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menggunakan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat sekiranya Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 diadakan dalam masa terdekat. Pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, Sarawak berada dalam keadaan terkawal dan jika pilihan raya negeri dilakukan dalam masa terdekat, maka SOP yang ketat akan digunakan seperti yang akan digunapakai pada pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Gerik dan Bugaya Kelab. Kita sedia maklum, sekiranya ada pilihan raya pada waktu yang terdekat, kita akan menekan SOP yang ketat. Maknanya macam kita nak buat di Gerik dan di Bugaya, tidak ada ceramah, tidak ada walkabout, tidak ada lawatan rumah ke rumah, tidak ada satu program bersemuka dengan rakyat. Semuanya melalui media massa dan juga alat sosial lain sahaja. Jadi ini satu pendekatan baru. Terdahulu, beliau telah melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. SPR juga katanya akan meminta pihak yang berwajib untuk membuat atau memasang alat-alat kelengkapan di kawasan-kawasan yang kurang baik penerimaan internet terutamanya di luar bandar. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penjara Negeri Sarawak yang baharu, Muhammad Rosidik Musa. Ketika ditemui, Muhammad Rosidik berkata kunjungan tersebut bertujuan bagi berbincang dan mendapatkan sokongan kerajaan negeri membantu Jabatan Penjara Negeri Sarawak dalam proses pemulihan serta masa depan para penghuni apabila mereka dibebaskan kelak. Apa-apa bantuan dari segi peruntukan dan sebagainya, dan juga membincangkan tentang program pemulihan sosial yang melibatkan bengkel batik songket di penjara Puncak Borneo yang mana sekarang ni telah berjalan dan mungkin perlu diperkasakan lagi lah. Perbincangan tadi juga ada di-highlightkan berhubung dengan keperluan membantu pelajar-pelajar sekolah Hergeni. So sekolah hari ini kita ada isu kesalahan dadah yang ditahan, jadi kita minta sokongan dan bantuan pihak kerajaan negeri untuk sekiranya mereka bebas. Maknanya mereka ni ada isu drug addiction dan drug addiction ni seperti yang kita tahu mereka ni adalah chronic disease. Maknanya perlukan sokongan dan bantuan ubat untuk mereka teruskan kehidupan di luar lah. Laporan seterusnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak tetap akan meneruskan tugas seperti biasa meskipun menerima ugutan dari segelintir pihak baru-baru ini yang tidak berpuas hati selepas barangan selundup mereka dirampas. Pengarahnya Herman Shah Abdullah bagaimanapun mengingatkan pegawainya di lapangan agar lebih berhati-hati semasa melaksanakan tugas. Jadi kita akan teruskan tugas kita seperti biasa dan kita telah pun mengarahkan pegawai kita di lapangan supaya lebih berhati-hatilah, lebih vigilant, menjalankan tugas seperti biasa. Dan of course memang ini adalah asam garam kita lah, asam garam dalam kita menjalankan tugas. Dan ugutan seperti ini bukanlah kali pertama lah. Sebelum ini pun pernah berlaku beberapa kali dan kali ini agak serius lah, agak serius. Jadi kita berterima kasih pada PDRM kerana telah bertindak pantas menjalankan kesiasatan dan juga menangkap yang disakiti terlibat. Jadi sekarang ini kita serahkan sepenuhnya pada pihak polis. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Selain itu, tegasnya Jabatan Kastam akan meningkatkan operasi di pelabuhan dan sempadan bersama-sama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Pasukan Gerakan Am. Berikut pula, projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf fasiliti Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lutong Miri akan dilaksanakan pada tahun depan. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, cabutan undi bagi projek tersebut akan dilakukan pada bulan ini. For the amount insufficient. So today purpose is
how, because the money is there, already approved for a project in this school. So I had to think how to use this one, because that was 2019, now it's 2020. Cabut undi will be this month. We have to make sure that we are in for this cabut undi for this month. Otherwise, we are looking into 2021. Selepas mengadakan pemantauan projek RTP Dun Piasau SMK Lutong Miri, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Piasau turut melawat Sekolah Menengah Sains Miri bagi meninjau projek naik taraf beberapa kemudahan asrama di sekolah terbabit. Selanjutnya, mengenai rumah panjang moden yang tidak asing lagi dilihat di penempatan kaum Iban termasuk di kawasan pedalaman. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, ianya adalah bukti kemajuan dan pembangunan dari segi taraf hidup komuniti itu. Bukan kita yang ngubah rumah ke sidak ke udah lama yang dah ulian diau, lagi ulian diau kalau bangkal itu ke sikap pemansang rebak dulu itu. Lepas dia kita yang punya kuya kulu kili, kita yang ada rumah orang dia tu cukup mana? Nya nujuk ke pemansang hari segi penghidup kita bangsa Iban, ajak kita di hulu sungai, dan kita bisa berubah dari segi pemansang. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan projek transformasi luar bandar RTP merata tapak rumah panjang Medan Radin di Ulu Sejuga Melasi, Julau. Projek RTP berjumlah RM100,000 itu adalah untuk membantu penduduk rumah panjang tersebut meratakan tapak bagi membina rumah panjang baharu. Seterusnya, sebanyak 4 buah sekolah di Lawas menerima sumbangan daripada Agrobank bagi meringankan beban semasa pandemik COVID-19 ini. 4 buah sekolah yang menerima sumbangan tersebut adalah seperti tertera. Sementara itu, seorang penerima bantuan bersyukur atas sumbangan tersebut. Ucapkan lagi terima kasih sekali lagi kepada Ketua Menteri Sarawak, Dr. Amar, kerana sudi memberi bantuan kepada kami. Beralih ke laporan harian COVID-19. Satu kes positif baru telah dikesan di daerah Serian menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,066 kes setakat Khamis. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes itu melibatkan seorang lelaki bukan warga negara. Kes tersebut juga dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan berdasarkan sejarah kemasukan kes ke Sarawak iaitu melebihi tempoh sebulan. Daerah Serian juga telah bertukar daripada status hijau kepada status kuning susulan kes baharu tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.